Pengertian puasa. Puasa dari segi bahasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Puasa dari segi syarak pula bermaksud menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jenis puasa. Jenis puasa terbahagi kepada 5. Yang pertama, puasa fardu, iaitu puasa Ramadan selama sebulan. Yang kedua, puasa wajib, seperti puasa nazar dan puasa kifarat. Yang ketiga, puasa sunat, puasa selain yang fardu dan wajib. Yang keempat, puasa makruh, dan yang terakhir, puasa haram. Syarat wajib puasa terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama ialah Muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sihat. Yang kelima, bermukim. Dan yang terakhir sekali ialah suci daripada haid dan nifas. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Muslim. Tidak sah puasa bagi orang kafir. Yang kedua, berakal. Tidak sah bagi kanak-kanak yang belum memayis, gila, hilang akal dan mabuk. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Batal puasa seseorang walaupun hanya datang haid atau nifas pada 1 detik harinya. Dan yang terakhir, apabila nyata masuknya bulan Ramadan, wajib ditentukan niat pada puasa-puasa yang fardu. Rukun puasa terbahagi kepada 2 perkara. Yang pertama ialah niat pada malamnya, iaitu sebelum terbit fajar. Contoh niatnya ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kedua pula ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Sebagai maklumat tambahan, bagi puasa Ramadan, hendaklah kita berniat untuk puasa Ramadan pada esok hari, iaitu ditentukan jenisnya pada setiap malamnya. Yang kedua pula ialah bagi puasa sunat, niat tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan. Niatnya sah dilakukan sebelum tergelincir matahari dan sah juga dengan niat mutlak, iaitu dengan syarat dia belum makan sesuatu pun sebelum masa tergelincir tersebut. Seterusnya, perkara sunat ketika puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa dengan buah tamar. Jika tiada, maka dengan air bersih. Membaca doa berbuka. Bersahur, melambatkan bersahur. Memperbanyakkan membaca Al-Quran, bertadarus, beriktikaf di masjid, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan, terutama pada 10 malam yang terakhir bagi puasa Ramadan. Sentiasa bersedekah, menjauhkan perkara yang sia-sia sama ada percakapan atau perbuatan. Mandi junub lebih awal sebelum masuknya waktu subuh. Tidak berbekam dan seumpamanya. Menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Dan yang terakhir, mengerjakan solat tarawih bagi puasa Ramadan. Perkara makruh ketika berpuasa antaranya ialah setiap perkara yang menyalahi perkara sunat ketika berpuasa seperti melewatkan berbuka, menyegerakan bersahur, berbekam, bersuntik dan sebagainya. Yang kedua pula ialah melakukan perkara yang diharamkan seperti mengumpat, menghasut, mencela dan berdusta. Yang ketiga pula ialah berkumur-kumur. Selain itu,
Memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebih-lebihan juga merupakan perkara makruh ketika berpuasa. Selain itu, bersugi selepas gelincir matahari, mandi yang berlebihan, merasakan makanan di hujung lidah, dan terakhir sekali ialah mencium isteri dan melakukan persetubuhan pada hari puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja meskipun sedikit. Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga melalui liang yang terbuka dengan sengaja, termasuklah menelan semua kahak atau ludah yang sudah sampai di bibir. Maksud rongga ialah apa yang berada antara bawah halkum hingga ke perut. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar haid atau nifas. Pengsan atau sawan sepanjang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Gila, mengeluarkan mani dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar mani. Berbuka puasa sebelum yakin masuk waktunya. Murtad. Golongan yang harus berbuka puasa. Yang pertama ialah orang yang sakit memberi mudarat kepada dirinya sekiranya dia berpuasa. Bagi menggantikan masalah tersebut ialah individu tersebut perlu wajib qada selepas dia sihat. Yang kedua pula ialah orang musafir yang jauhnya ialah 2 marhalah. Mereka wajib qada. Yang ketiga, orang yang terlalu tua dan amat lemah sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa atau orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Bagi mereka yang berkenaan, mereka tidak wajib qada tetapi wajib membayar fidyah iaitu denda pada setiap hari 1 cupak berasa atau makanan lain yang kebiasaannya di negara itu. Yang keempat ialah perempuan hamil yang takut mudarat ke atas dirinya sahaja. Mereka wajib qada, tetapi jika takut memberi mudarat kepada kandungannya, maka dia wajib qada dan membayar fidyah. Yang kelima pula ialah perempuan yang menyusukan anak. Jika perempuan tersebut khawatir ke atas dirinya sahaja menjadi lemah, maka individu tersebut wajib qada. Tetapi jika perempuan tersebut khawatir kekurangan susu untuk anak yang disusukannya, maka dia wajib qada dan membayar fidyah. Maklumat tambahan. Bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak, mereka diharuskan membayar fidyah sahaja dan tidak perlu qada. Manakala terdapat pendapat lain yang mengatakan bahawa mereka boleh meninggalkan puasa dengan apa juga niatnya dan wajib qada di hari lain, seperti mereka yang sakit tidak ada fidyah. Satu lagi pandangan mengatakan bagi perempuan yang hamil, mereka boleh meninggalkan puasa tetapi wajib qada sahaja. Manakala perempuan yang menyusu wajib qada dan membayar fidyah. Yang kedua pula ialah 1 mud adalah sama timbangannya dengan 6 ons, yang bermaksud 1 kati, iaitu sama dengan 2 tin susu lebih. Yang ketiga ialah antara mereka yang dikenakan fidyah ialah yang pertama, mereka yang tidak dapat mengqada puasa sehingga masuk Ramadan kali kedua. Fidyahnya ialah 1 cupak beras untuk setiap hari yang ditinggalkan di samping mengqadakan puasanya, iaitu bagi setahun yang tertinggal. Yang kedua pula ialah orang yang ada qada puasa tetapi meninggal dunia sebelum sempat berbuat demikian. Fidyahnya itu boleh dibuat oleh kerabat si mati atau diambil daripada harta pusakanya. Antara puasa-puasa sunat ialah puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Yang kedua, puasa pada hari Isnin dan Khamis pada setiap minggu. Yang ketiga, hari Tasuk iaitu pada 9 Muharram. Yang keempat, puasa hari Ashura pada 10 Muharram. Yang kelima, puasa 9 Zulhijjah iaitu sempena wukuf di Arafah. Yang keenam, puasa pada hari 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariah iaitu hari-hari putih.
Yang ketujuh pula ialah puasa pada hari bulan 28, 29 dan 30 pada hari bulan setiap bulan Qamariah. Dan yang terakhir sekali ialah puasa pada bulan Nisfu Sya'ban. Seterusnya, puasa makruh. Terdapat 5 jenis puasa makruh. Yang pertama, puasa pada hari Jumaat sahaja. Contohnya, tidak didahului oleh puasa hari Khamis sebelumnya atau Sabtu selepasnya. Yang kedua, puasa pada hari Sabtu sahaja. Yang ketiga, puasa wishal, iaitu melakukan puasa tanpa berbuka hingga waktu sahur. Yang keempat, puasa dahri, iaitu berbuka terus-menerus sepanjang tahun. Dan yang kelima, puasa sunat bagi isteri tanpa izin suami. Puasa-puasa haram yang pertama ialah puasa pada Hari Raya Aidilfitri pada 1 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga, 3 hari tasyrik iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa 15 hingga 30 Sya'ban bagi puasa yang bukan qada atau puasa sunat yang tidak pernah dilakukan sebelum 15 Sya'ban. Dan yang terakhir sekali pula ialah hari Syak, iaitu hari yang diraugi antara 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan, kecuali pada hari Syak bertepatan dengan hari kebiasaannya berpuasa oleh umat Islam. Sebab wajib puasa. Yang pertama, telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Yang kedua, nampak anak bulan Ramadan. Yang ketiga, sempat melihat anak bulan Ramadan pada hukum syarak dengan saksi yang adil. Yang keempat, diberitahu melalui beberapa alamat atau tanda bagi menunjukkan bermulanya bulan Ramadan. Dan yang terakhir, pengisytiharan oleh pihak berkuasa. Hukum niat setiap malam Ramadan. Hukum pertama mengikut Imam Malik memadai dengan niat di malam pertama bagi keseluruhan sebulan puasa Ramadan. Hukum yang kedua pula ialah harus. Bagi yang bermazhab Syafi'i bertaklid iaitu mengikut Imam Malik dalam masalah niat supaya dia tidak dikenakan qada puasa apabila dia lupa berniat puasa pada mana-mana malam daripada Ramadan, iaitu selain daripada malam pertama. Kesalahan-kesalahan yang tidak wajib kafarah. Yang pertama, seseorang yang dimasukkan hafsyah kepadanya. Yang kedua, seseorang yang bersetubuh secara terlupa. Yang ketiga, seseorang yang bersetubuh dengan tidak mengetahui tentang haramnya. Yang keempat, seseorang yang dipaksa untuk berbuka puasa. Yang kelima pula ialah seseorang yang masih kanak-kanak. Yang keenam, seseorang yang bermusafir dan sakit jika bersetubuh dengan niat diberi kemudahan berbuka. Yang ketujuh, seseorang yang tidak berniat puasa pada malamnya. Dan yang terakhir sekali ialah seseorang yang bersetubuh dengan zan masih malam lagi, atau syak atau dizankan telah malam dengan ijtihad tetapi ternyata hari telah pun siang. Keadaan gugur kafarah. Gugur kafarah apabila seseorang itu mati atau gila pada harinya, iaitu hari bersetubuh, tapi tidak gugur daripada orang yang bermusafir dan sakit.